Kisah pemuda soleh melawan syaitan. Pada zaman dahulu, ada seorang pemuda soleh yang sentiasa sibuk dengan melakukan ibadat. Pada suatu hari, datang satu rombongan menyampaikan berita tentang penduduk di kota itu yang menyembah pokok. Mereka berkata bahawa pokok tersebut adalah Tuhan. Kerana itulah mereka sering menyembah dan bersujud kepada pokok itu. Pemuda itu berasa amat marah kerana amalan tersebut adalah perbuatan syirik dan ianya haram. Dia harus melakukan sesuatu untuk menghalangnya. Pada suatu malam, ketika penduduk kota sedang nyenyak tidur, pemuda tersebut membawa sebilah kapak dan menuju ke arah pokok tersebut untuk menebangnya. Ketika pemuda itu menghampiri pokok tersebut, dia telah didatangi oleh seorang lelaki yang tidak dikenali. Lelaki itu sebenarnya adalah syaitan yang menyamar sebagai manusia. Syaitan itu bertanya kepadanya, "Wahai pemuda, ke mana kamu hendak pergi?" Pemuda itu menjawab, "Aku ingin menebang pokok itu. Penduduk di kota ini menyembah selain daripada Allah Ta'ala." "Jangan," kata syaitan itu. "Ya, aku akan melakukannya," balas pemuda itu. "Wahai pemuda yang soleh, sebelum kamu datang ke sini, kamu sedang beribadah kepada Allah. Tetapi sekarang kamu tinggalkan ibadah kamu semata-mata kerana ingin mencampuri urusan orang lain yang tiada kena-mengena dengan kamu." Kata syaitan itu lagi, "Sesungguhnya, apa yang ingin aku lakukan ini adalah sebahagian daripada ibadat aku kepada Allah." Jawab pemuda itu dengan marah. "Aku tak akan benarkan kamu untuk menebang pokok itu." Syaitan itu bersedia untuk menghalang pemuda tersebut. Maka, berlakulah pergelutan antara mereka. Pemuda itu berjaya mengalahkan syaitan, lalu ia duduk di atas dada syaitan itu. Menyedari akan kekalahannya, syaitan cuba untuk menggoda pemuda itu. Syaitan itu berkata, "Wahai pemuda yang soleh, memang betul penduduk di sini telah melakukan kesalahan. Akhlak mereka sudah rosak. Ini kerana sudah lama mereka bergelumang dengan kesyirikan. Kenapa kamu harus pedulikan mereka lagi?" "Aku tetap akan menebang pokok itu," tegas pemuda itu lagi. Lalu dia dihalang semula oleh syaitan itu. Terjadilah pergelutan buat kali kedua antara mereka. Dan sekali lagi, syaitan itu dapat dikalahkan. Syaitan berkata lagi, "Allah tidak perintahkan kamu untuk menebang pokok itu, sebab kamu bukan Nabi, dan kamu juga tidak menyembah pokok itu. Kamu tidak akan dipersalahkan atas apa yang penduduk kota ini telah buat. Lebih baik kamu jaga ibadah yang sedang kamu lakukan." "Tidak, aku tetap akan tebang pokok itu," tegas pemuda itu lagi. Allah mempunyai nabinya di atas muka bumi ini. Jika Allah inginkan pokok itu ditebang, nescaya Allah akan perintahkan nabinya untuk melakukannya. Terdiam seketika pemuda itu apabila mendengar kata-kata syaitan. Pemuda itu pun berfikir, lalu hatinya terdetik. Ada benarnya juga cakap orang ini. Nampaknya, syaitan sentiasa ada cara lain untuk menghalang pemuda itu. Syaitan itu berkata, "Dengarlah kata-kataku yang terakhir ini. Ia mungkin menguntungkan kamu. Aku tahu, kamu ini orang yang fakir. Kamu hanya akan menjadi beban kepada masyarakat. Aku ingin mencadangkan kepada kamu sesuatu yang akan membuat orang lain hormat kepada kamu. Dan, kamu juga akan dikasihi oleh ramai orang. Kamu juga boleh hidup senang, tanpa perlu bergantung kepada orang lain." "Betulkah? Apa caranya?" tanya pemuda itu. Kata syaitan, "Kamu jangan tebang pokok itu. Aku janji akan berikan kamu 2 dinar emas di hujung kepada kamu pada setiap pagi. Kamu duduk sahaja di rumah dan beribadah kepada Allah. Kamu juga boleh gunakan untuk diri kamu, keluargamu, serta orang lain di sekeliling kamu. Pasti, inilah yang lebih bermanfaat daripada menebang pokok itu." Lalu, tercapailah satu persetujuan antara mereka. Syaitan bersumpah akan menunaikan janjinya pada esok hari. Pemuda itu pun pulang ke rumah dan melupakan hajatnya untuk menebang pokok tersebut. Keesokan paginya, apabila dia bangun daripada tidur, dia mendapati ada 2 dinar emas di bawah bantalnya. Dia sangat gembira kerana apa yang dijanjikan oleh syaitan tersebut adalah betul. Pada hari kedua, masih ada lagi 2 dinar emas di bawah bantalnya. Namun, pada hari ketiga, tiada lagi 2 dinar emas dijumpai di bawah bantalnya. "Kenapa dia mungkir janji?" Kata pemuda itu dengan penuh tanda tanya. "Kalau begitu, baiklah,
Malam ini, aku akan menebang pokok itu. Kata pemuda itu dengan nada yang amat marah. Apabila tiba waktu malam, dengan memegang kapak di tangannya, pemuda itu nekat menuju ke arah pokok tersebut. Syaitan yang menyerupai manusia itu kembali menjelma di hadapannya dan berkata, Apa yang kamu mahu lakukan? Aku akan menebang pokok itu. Jawab pemuda itu dengan marah. Jangan. Kamu tidak akan mampu kali ini. Kata syaitan itu. Lalu, sekali lagi berlakulah pergelutan antara mereka. Kata syaitan. Kamu tak akan menang kali ini. Betul apa yang dikatakan oleh syaitan itu. Dengan mudah, pemuda itu telah dikalahkan. Pemuda itu kebingungan. Bagaimana dia boleh dikalahkan dengan begitu mudah? Bagaimana? Sebelum ini aku boleh mengalahkan kau. Tetapi kali ini kau mudah menewaskan aku. Tanya pemuda itu. Syaitan itu pun memberikan jawapan. Kali pertama kamu datang untuk menebang pokok itu, kamu sangat marah dan melakukannya kerana Allah. Dan kerana itulah, aku tidak boleh mengalahkan kamu. Tetapi, dengan 2 dinar emas, aku berjaya menipu kamu dan kamu tidak jadi menebang pokok itu. Apabila kamu kembali untuk kali kedua, ketika itu kamu marah kerana 2 dinar emas tersebut. Oleh sebab itulah, aku berjaya mengalahkan kamu. Begitulah kisah seorang pemuda soleh yang ikhlas pada awalan baba, namun berakhir dengan sebaliknya. Untuk ingatan diri kita semua, hari ini kita lihat ramai orang bergaduh kerana harta, pangkat dan kedudukan. Sampai ada yang putus hubungan silaturahim. Jika kerana 2 dinar emas pun, seorang ahli ibadah boleh tertewas, ini kan pula kita yang kurang amalan dan hidup pada zaman sebegini. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat dari kisah ini. Jika anda sukakan video ini, jangan lupa untuk menekan butang like dan jangan lupa juga untuk menekan butang subscribe supaya anda tidak terlepas video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.